Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kumpulan 8 akan membentangkan tajuk berkaitan dengan Hari Penghakiman, iaitu tiupan sangkakala menurut Al-Quran, hadis dan agama semawi iaitu Yahudi dan Nasrani. Hari penghakiman yang juga iaitu hari kiamat juga dinyatakan sebagai ambang daripada kehidupan yang sebenar kepada kehidupan di alam kematian, iaitu di mana tujuan utamanya adalah untuk ditempatkan di syurga atau neraka. Di mana perjalanan kehidupan selepas kematian dinamakan juga sebagai alam barzakh. Jadi untuk setelah berlakunya tanda-tanda kiamat kecil dan tanda kiamat besar, tiupan sangkakala merupakan fasa yang pertama untuk menuju ke alam kematian bagi semua makhluk. Jadi terdapat juga fasa-fasa yang lain seperti mahsyar, hisab, alam barzakh dan juga syurga dan neraka. Jadi saya akan menceritakan tentang tiupan sangkakala menurut Al-Quran. Al-Quran yang juga merupakan wahyu menjadi sumber yang pertama-tamanya kepada seluruh makhluk untuk dijadikan rujukan dalam setiap sesuatu perkara. Juga dalam perkara ini telah dinyatakan di dalam Al-Quran kalam Allah yang menceritakan tentang sebelum, semasa dan selepas kehidupan di bumi yang berkaitan dengannya, daripada bagaimana penciptaannya dan panduan hidup di bumi ini, dan juga kehidupan yang dinantikan iaitu kehidupan selepas kematian. Bahasa yang digunakan di dalam Al-Quran juga merupakan bahasa yang mudah digambarkan oleh manusia dan difahami oleh manusia di dalam fikiran mereka agar dapat meningkatkan keimanan mereka dengan membayangkan keadaan-keadaan yang digambarkan di dalam Al-Quran. Poin pertama dalam topik ini ialah malaikat peniup sangkakala. Berdasarkan surah Al-Fatih, ayat yang pertama, daripada potongan ayat tersebut dapat kita highlightkan di sini yang berkaitan dengan malaikat. Yang menjadikan malaikat utusan-utusan yang bersayap 2, 3 dan 4. Ia menambah pada bentuk kejadian malaikat yang diciptakan apa yang dikehendakinya. Ya, jadi di sini dinyatakan hanyalah sifat malaikat tersebut dan bukan nama malaikat peniup sangkakala, iaitu malaikat Israfil. Terdapat potongan ayat-ayat lain yang berkaitan hanya menyebutkan tentang tugas dan pekerjaannya tanpa menyebutkan nama. Akan tetapi terdapat di dalam hadis-hadis dan kata-kata para sahabat yang menyebutkan nama Israfil. Jadi di sini beriman dengan malaikat dari segi sifatnya, ciri-cirinya, tugasnya dan juga di mana keberadaannya merupakan perkara yang wajib bagi semua makhluk, kerana beriman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua selepas beriman kepada Allah Ta'ala. Mengingkari tentang keimanan terhadap malaikat ataupun mempersoalkan tentang sifatnya yang berkaitan dengan malaikat secara berlebih-lebihan boleh menjadikan seseorang itu kufur ataupun tergolong dalam golongan yang mengingkari ciptaan Allah Ta'ala. Dinyatakan juga bahawa penciptaan malaikat Israfil itu adalah setelah Allah Subhanahu Wa Taala mencipta Arash dan Lauh Mahfuz. Jadi malaikat Israfil adalah malaikat pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan terus diberikan tanggungjawab dan peranan untuk meniup sangkakala. Terdapat juga kenyataan-kenyataan yang dinyatakan berkaitan dengan malaikat Israfil itu. Dari segi sifatnya, tempatnya, yang mana malaikat Israfil ni digambarkan sebagai satu malaikat yang besar yang mempunyai 4 sayap. Apabila sayapnya dilebarkan ke arah timur dan dilebarkan ke arah barat, dan sayapnya juga ada yang untuk digunakan untuk menutupi badannya dan ada juga sayap yang digunakan untuk menutupi seluruh kepalanya, di mana dapat digambarkan bahawa kaki malaikat Israfil ini berada di lapisan ketujuh bumi dan di bahu malaikat tersebut memikul arash Allah. Sifatnya malaikat Israfil digambarkan juga dengan matanya sentiasa menghadap ke arah arash Allah. Silap. Di mana matanya sentiasa menghadap ke Lauh Mahfuz dan
telinganya sentiasa bersedia untuk menerima perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk meniup sangkakala. Sangkakala tersebut juga disandarkan dengan gambaran seperti trompet ataupun seruling yang diperbuat daripada cahaya. Juga diartikan dengan sebagai tanduk. Di mana di dalam hadis-hadis ataupun um, kata-kata sahabat, mereka menggunakan sahibul qarn disandarkan sebagai malaikat Israfil. Di mana mereka tidak menyebut nama malaikat Israfil tetapi mereka menyebut gelarannya iaitu sahibul qarn, pemilik sangkakala. Terdapat juga hadis-hadis yang marfu yang dapat menyokong ayat Al-Quran ini. Antaranya ialah, berdasarkan hadis yang pertama, baginda menjawab, mereka yang dikecualikan ialah Jibril, Mikail, malaikat maut, Israfil dan para malaikat pemikul arash. Hadis yang marfu iaitu hadis yang sampai kepada Rasulullah ini dapat dapat diringkaskan bahawa malaikat Israfil antara malaikat yang mulia dari kalangan Jibril, Mikail dan malaikat maut. Dalam konteks kedua pula, malaikat Israfil adalah pemilik sangkakala, sedang Jibril berada di sebelah kanannya dan Mikail berada di sebelah kirinya, di mana dalam hadis tersebut menyatakan bahawa Israfil pemilik sangkakala dan malaikat-malaikat yang mulia iaitu Jibril dan Mikail. Seterusnya yang ketiga pula ialah daripada sabda Rasulullah SAW, bagaimanakah saya merasakan nikmat sedang pemilik sangkakala telah memegang sangkakala. Menurut Dahid, pendengarannya siap sedia menunggu bilakah dia akan diperintahkannya untuk meniup sangkakala itu. Daripada hadis ketiga ini dapat disokong dengan di mana yang berkaitan dengan sifatnya Israfil itu yang menjadikan sangkakala itu sentiasa berada di mulutnya dan keadaannya sentiasa menunggu perintah daripada Allah untuk meniup sangkakala. Poin yang kedua dalam konteks ini ialah jumlah tiupan sangkakala. Topik ini menjadi perbahasan yang sangat luas dan mempunyai banyak pandangan-pandangannya. Khilaf dan setiap ulama memberikan pandangan-pandangan mereka sendiri berdasarkan nas-nas Al-Quran dan hadis dari yang telah dinyatakan. Dapat saya bacakan di sini berdasarkan surah Az-Zumar ayat 68 yang menjadi potongan ayat yang sangat kerap digunakan dalam konteks ini untuk menjadi rujukan tentang tiupan sangkakala. Surah Az-Zumar ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiupkan sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan masing-masing. Berdasarkan potongan ayat tersebut dapat dikeluarkan pelbagai nama dan jenis keadaan mengikut keadaannya, jenis-jenis tiupan sangkakala itu dan mengikut para ulama ataupun mereka yang mentafsirkan berkaitan dengan bilangan tiupan sangkakala ini sebahagian bersetuju bahawa tiupan sangkakala itu mempunyai 3 tiupan dan terdapat juga golongan um, yang berbincang bahawa tiupan sangkakala itu adalah 2. Jadi nafhatul ula al-faza' tiupan mengejutkan dan menakutkan. Nafhatul tsani as-sa'ki tiupan menghancurkan dan membinasakan. Dan ketiga nafhatul tsalits al-ba'si tiupan kebangkitan. Di mana dalam konteks ini para ulama mempunyai pandangan masing-masing. Bagaimana Ibnu Hasan Al-Basri, Ibnu Hajar, Imam Al-Qurtubi ijma' sepakat dengan tiupan sangkakala hanya berlaku 2 kali, di mana mereka menyatakan bahawa nafkhatul ula dengan nafkhatus tsani digabungkan menjadi satu tiupan dan nafkhatus tsalis merupakan satu tiupan yang lain. Jadi di mana tiupan yang mengejutkan dan seterusnya membinasakan merupakan satu tiupan dan tiupan kebangkitan adalah tiupan yang lain. Jadi di sini juga daripada Tabari dirajihkan oleh Ibnu Katsir di mana tiupan adalah 3 kali. Mereka menyatakan dengan setiap tiupan itu mempunyai fungsi dan tujuannya tersendiri. Terdapat juga potongan ayat dari surah An-Nazi'at ayat 6 dan 7 untuk menyokong di mana tiupan sangkakala hanyalah berlaku 2 kali. Itu tiupan pertama, tiupan Ar-Rajifah dan tiupan kedua, tiupan Ar-Radifah.
berdasarkan surah An-Nazi'at ayat 6 dan 7. Tiupan yang pertama menggoncangkan alam sehingga membinasakan seluruh isinya, dan tiupan yang kedua, orang yang mati semuanya hidup semula serta keluar dari kubur masing-masing. Di sini para ulama di sini dapat memfokuskan bahawa para ulama secara terbuka untuk untuk mempercayai bahawa tiupan sangkakala itu mempunyai dua tiupan ataupun tiga tiupan terbuka, dan ini adalah dan bilangan tiupan ini tidak hanya khusus dan wajib untuk dan tidak wajib hanya mempercayai satu tiupan sahaja. Tidak wajib mempercayai satu pandangan sahaja dan terbuka kepada pandangan yang lain. Poin yang ketiga ialah gambaran dan bayangan keadaan ketika tiupan sangkakala. Berdasarkan potongan ayat daripada surah Al-Haqqah ayat 13 hingga 18, dalam petikan ini menceritakan tentang bagaimana keadaan bumi ketika berlakunya kiamat, iaitu tiupan sangkakala. Keadaan bumi dan seluruh isinya berdasarkan gambaran dalam Al-Quran dinyatakan seperti langit menjadi terbelah, menjadi warna merah. Yang dikatakan menjadi merah itu apabila terbelah dan menampakkan seluruh keadaan yang berada di luar bumi. Lautan yang bergelora dengan sangat dahsyat, sedahsyat-dahsyatnya, lebih dahsyat daripada tsunami itu. Bumi memuntahkan isinya ni diertikan sebagai api ataupun lava yang berada di dalam lautan itu, keluar melalui lautan itu juga. Gunung ganang seperti dihancurkan, um, haiwan-haiwan yang berterbangan ataupun awan-awan jatuh bertebaran di muka bumi apabila berlakunya kehilangan graviti itu. Di mana keadaan umat Islam pada ketika itu, pada mereka yang bersedia, mereka akan menerimanya dalam keadaan bersedia dengan segala amalannya. Manakala bagi mereka yang mengingkarinya, mereka dalam keadaan yang tertanya-tanya dan dalam keadaan yang sangat takut. Keadaan yang sangat takut, keadaan manusia ini terdapat gambarkan di dalam petikan ayat Al-Quran bahawa umpama ibu yang mengandung itu menjadi gugur dan dan mereka ibu bapa hingga meninggalkan anak-anak mereka dan hanya memikirkan tentang diri mereka. Kesan daripada yang keadaannya sangat-sangat takut dengan kejadian ini. Apabila mereka mendengarkan satu suara keras yang diumpamakan seperti tiupan sangkakala. Perkara ini dapat dikaitkan dengan petikan daripada surah Al-Mu'minun ayat 101, apabila pertalian kerabat di antara mereka. Tidak ada lagi manfaat pertalian kerabat di antara mereka, di mana dapat dikaitkan dengan situasi tersebut, yang mana ibu bapa ataupun saudara mara ataupun rakan karib. Poin yang seterusnya ialah pandangan para ulama tentang golongan yang terkecuali ketika sangkakala ditiup. Siapakah golongan yang terkecuali apabila sangkakala ditiup? Topik ini menjadi perbahasan yang sangat luas dalam tiupan sangkakala itu sendiri, di mana terdapat banyak pandangan ulama mempunyai pandangan masing-masing. Terdapat golongan yang terkecuali apabila dalam keadaan ini. Kita highlightkan daripada petikan ayat di atas, illa masya Allah, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Secara ringkasnya berdasarkan paparan ini, Imam Ahmad Hanbal dan Ibnu Taimiyah mempunyai pandangan bahawa yang tidak mati yang terkecuali itu adalah para bidadari, wildan ataupun kanak-kanak yang menghuni syurga dan malaikat yang menjaga syurga itu. Hal ini kerana beliau berpendapat bahawa di syurga itu tidak berlaku kematian. Dan pandangan Abu Al-Hasan Muqatil, mereka yang tidak mati adalah para malaikat yang mempunyai kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Jibril, Mikail, Israfil dan Malik, para malaikat yang menjaga syurga dan neraka, dan juga penjaga arasy Allah. Berdasarkan pandangan Abu Abbas Al-Qurtubi, yang tidak mati ialah mereka yang sudah mati. Kerana mereka yang sudah mati hanya mengalami kematian tanpa rasa sakit. Maksudnya orang yang dah mati tidak akan dibangunkan untuk ditiup sangkakala dan mereka mati. Mereka ini tidak akan merasai dua kali kematian. Seterusnya, akhir sekali,
Pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah, para ulama berbeza pendapat dalam perkara ini. Maksudnya perkara ini tidak dikhususkan maksudnya perkara ini tidak dikhususkan terhadap satu-satu pandangan sahaja seperti ahli syurga ataupun para bidadari ataupun para malaikat yang mempunyai derajat yang mulia dan juga mereka yang telah mati tidak akan merasai mati. Jadi mereka mempunyai pandangan yang terbuka yang berkaitan dengan sesiapa yang dikecualikan yang dikehendaki Allah apabila sangkakala ditiup. Poin yang terakhir ialah tiupan sangkakala kedua merangkumi tiupan kebangkitan. Keadaan bumi yang digambarkan ketika tiupan sangkakala kedua adalah umpama seperti kain putih yang terbentang yang tidak mempunyai apa-apa. Berdasarkan potongan ayat dari surah An-Nazi'at, فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ yang menyebabkan mereka dengan serta-merta berada di muka bumi yang putih rata. Dan juga dalam keadaan ini, di mana keadaan manusia yang beriman, yang mempunyai amal yang cukup, mereka berada dalam keadaan yang bersedia untuk dihisap secara mudah dan orang yang mungkar pula, mereka akan berada dalam keadaan yang gelisah dan tertanya-tanya juga dalam keadaan yang sangat menyesali ketika kehidupan di dunia. Di mana mereka ini akan dibangkitkan melalui tulang sulbi yang terdapat dalam riwayat-riwayat hadis. Tulang sulbi itu tidak akan hancur dan akan hanya tinggal untuk dibangkitkan apabila hari kiamat nanti. Terdapat juga riwayat yang menyatakan mereka ini dibangkitkan dalam keadaan gambaran mereka mempunyai mata yang kelabu. Dalam gambaran mata kelabu ini mempunyai banyak topik, iaitu antaranya ialah mereka mempunyai mata kelabu kerana mereka terlalu banyak menangis menenangkan dosa-dosa mereka hingga pandangan mereka menjadi kabur. Dan seterusnya ialah gambaran keadaan mereka dibangkitkan seperti cendawan yang tumbuh selepas hujan, iaitu bangkit secara beramai-ramai dan seperti belalang yang bertebaran dalam kelompok yang maksimum. Maksudnya, apabila sangkakala itu ditiup, mereka serta-merta dibangunkan secara beramai-ramai di kawasan yang putih. Di mana keadaan seterusnya mereka akan dihisap dan untuk perhitungan amal mereka yang akan memberi natijahnya sama ada mereka akan ditempatkan di syurga ataupun di neraka. Jadi kesimpulannya di sini ialah pemikiran manusia itu terbatas dalam sesuatu untuk menggambarkan sesuatu perkara. Cukuplah sebagai Al-Quran untuk menjadi sebagai gambaran tentang perkara-perkara yang kita tidak tahu lagi bilanya berlaku, bagaimana keadaannya berlaku. Umpama seperti tsunami ataupun keadaan tsunami yang berlaku sekarang lebih dahsyat lagi ketika berlakunya tiupan sangkakala. Jadi cukuplah bagi para manusia ini untuk beriman dengan yakinnya dan mempercayai tentang segala perkara yang diceritakan di dalam Al-Quran berkaitan dengan tiupan sangkakala hari kehancuran. Perkara ini dapat dijadikan sumber untuk manusia supaya sentiasa bersedia apabila dan tidak menyesali apabila dibangkitkan nanti. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل